Assalamualaikum. Siapa di sana? Okey, hari ni saya nak tunjuk cara merawat marsuk. Okey. Marsuk ni kita ada 3 bahagian. Okey, satu dia bahagian kepala, satu bahagian tangan, kemudian bahagian kaki. Okey. Untuk bahagian kepala, cara rawatan dia sama dengan Bell palsy. Okey. So bahagian kepala ni boleh tengok dekat bahagian Bell palsy sebelum ni, Ini topik kita yang kedua, Okey, dan hari ni saya nak tunjukkan yang cara rawatan untuk marsuk. Siang tadi ada 2 orang, seorang call saya, yang seorang lagi dia ada WhatsApp saya. Mak dia masuk hospital sebab baru kena Bell palsy dalam tempoh 3 hari. Okey. Jadi yang ini saya nak tunjuklah, Kalau rawatan sendiri tu cuba tengok untuk muka. Yang penting bahagian lidah, Bahagian lidah tu first sekali kena jaga bahagian lidah, kena betulkan bahagian lidah. Dulu saya kena marsuk, first time saya kena marsuk, saya macam diserang oleh beribu-ribu jarum. Tiba-tiba jarum menyucuk saya punya badan daripada muka sampai ke kaki. Jadi lepas tu dia rasa kebas yang amat. Kemudian saya punya tangan tak boleh diangkat, kaki tak boleh diangkat. Dia ditangkap bahagian muka dahulu. Sebelah kepala ni dia kebas. Okey. So ini kita boleh buat sendiri, untuk kita. Untuk marsuk ni tak ada orang boleh bantu. Kalau terjadi jangan panik, istighfar banyak-banyak. Lepas tu buat sendiri. Sama dengan Bell palsy. Jadi yang bahagian kepala tengok dekat Bell palsy, okey. Jadi bertenang. Sebabnya dia tak boleh nak panik. Cuba kawal diri, Jadi yang ini saya akan terus ke bahagian tengkuk. Bahagian tengkuk di mana selalunya Bell palsy, selalunya punca Bell palsy, punca pada marsuk. Bell palsy ni dia kena bahagian kepala saja, bahagian muka sebelah yang cegang tu, Tapi marsuk dia selalunya dia akan melibatkan kaki dan tangan, dan urat bahagian yang kena, saya tunjuk. Tu model kita. Selalu yang kena, punca kena marsuk di sini. Bahagian ni urat dan saraf kita tertekan. Ada darah bahagian ni yang tersekat, okey, yang tak lancar, ada darah beku kat sini. Marsuk ni dia tak pecah, cuma dia membengkak dan menghimpit saraf halus. Jadi kat sini bila ada marsuk, bahagian ni, kalau sini bahagian mata, kita nak betulkan mata, bahagian ni tak boleh usik di belakang telinga. Belakang telinga sampai bawah telinga ni tak boleh usik. Okey, ini ke sini tak boleh usik, tapi marsuk dia akan bengkak bahagian ni. Bahagian ni semua dia akan bengkak. Jadi bila bengkak bahagian ni yang kita rawat. Okey, untuk rawatan yang ke muka sama dengan Bell palsy, tapi untuk stroke bahagian ni. Untuk bahagian stroke, bukan stroke, mild stroke. Maknanya minor stroke. Okey. Jadi yang kat sini seperti biasa, buat macam ni, tekan bulat untuk menghilangkan bengkak.
Kalau bengkak, kena tekan. Ya. Jangan urut. Kalau bengkak, urut, nanti tisu cedera. Tisu jadi oyak. Tekan kat sini. Bila sini dah lega, ya. Bila dah lega, dia sampai ke tangan. Bahagian tangan pula dia akan jadi lemah. Tangan pula akan jadi macam tu. Tangan dia akan jadi sedikit demi sedikit dia akan menarik jadi macam tu. Dia pusing. Ya, dia akan jadi macam tu. Ya, setiap kali saya kena mild stroke, tangan saya akan jadi macam tu. Okay. Dan juga tangan akan menegang, mengeras. Okay. Bila keadaan jadi macam tu, kita boleh buat sendiri, tapi masa tu kita takkan ada tenaga, kita kurang tenaga. Jadi bahagian ni, isi dalam badan bahagian ni, okey, longgarkan. Ingat masuk ni bila dia melibatkan sebelah kiri. Kalau bahagian sebelah kiri lah. Kalau bahagian sebelah kanan lah. Dia tak macam stroke. Kalau dia kena kalau pecah darah dia sebelah kanan, dia akan lumpuhkan sebelah kiri. Okey. Kalau minor stroke, dia kalau kena belah kiri, dia akan kena belah kiri juga. Sebab dia urat saraf. Urat saraf. Dia punya bahagian luaran. Dia bukan dalaman saraf. Kalau misal kata darah tu dekat otak, dia pecah dekat otak sebelah kanan, pecah, itu stroke yang betul-betul stroke. Okey, angin ahmar. Yang ini minor stroke dipanggil sebabnya dia lebih ringan. Okey, tapi risiko untuk dia mata sengit, mulut sengit tu ada. Kena ingat, kalau misal kata kena stroke, sebelum ni ada juga video-video yang banyak saya dah buat. Okey, kena stroke, dia kena cepat buat. Sebab bila dia terhimpit, dia akan menekan saraf halus dan mempercepatkan saraf halus jadi lemah dan rosak. Jadi yang bahagian tangan ni, kita longgarkan otot. Longgarkan. Ada video saya kena sebelum ni, saya buat dan ada, boleh tengok. Longgarkan. Longgarkan semua. Longgar sahaja. Bahagian dalam ni tekan. Tekan ni. Ini hari ni saya tunjuk bahagian tangan. Waalaikumsalam Zenaria. Waalaikumsalam Rosmina. Okey, dalam ni. Dalam bawah ketiak tu, kita tekan sikit. Tekan bukan dengan hujung jari, dengan perut jari. Ni. Ini. Bukan sini. Sini. Ini tekan sikit. Untuk lancarkan darah dan lepaskan saraf daripada terhimpit. Kalau misal kata dekat bahagian tengkuk ni dia bengkak, dia akan menghimpit saraf. Dia akan menghimpit kita punya urat. Jadi darah tidak lancar dan saraf pun jadi semakin lemah. Lama kelamaan kita punya otot bahagian tangan menjadi lebih kecut. Dia menjadi tegang dan mengecut. Dia bukan hilang tau. Ada orang perasan dia kurus, tak. Dulu saya fikir orang pun semakin mengurus sebabkan dia kena stroke. Tak. Sebabnya dia punya daging mengecut. Ada juga orang yang tak ada mengecut. Itu bergantung pada saraf yang terhimpit. Kalau saraf yang terhimpit tu besar, jadi dia punya tangan akan mengecut. Jari-jari dia akan membengkok ke dalam dan menarik. Ini disebabkan oleh sekatan darah yang tersangkut dekat belakang ni. Jadi paling penting buat di sini dulu, hilangkan bengkak dan kita akan rasa
bahagian ni jadi panas. Ya. Buat macam mana? Bulat-bulat sahaja. Bahagian ni yang bengkak-bengkak tu, leher ni. Tak boleh urut. Ya. Buat tak boleh urut. Sambil buat ni, buat leher, bahagian dagu. Ingat bell palsy. Bahagian dagu tu penting. Kita khawatir lidah masuk dalam. Bila saraf lidah lemah, lidah boleh masuk dalam. Lidah boleh menutup pernafasan semasa tidur. Ya, Waalaikumsalam. Puan Rasidah. Ya. Ini yang paling penting kalau untuk mild stroke. Tangan pun macam tu. Tangan ni, bila dia bengkok macam ni, tangan, kita tarik, dia tetap patah balik. Kita tarik, tetap patah balik. Ya, dia akan menjadi. Bila dia sentiasa menjadi macam ni, longgarkan keseluruhan tangan. Longgar. Ini jadi ketika peringkat awal. Kalau misal kata orang tu dah ada penyakit ni, orang pesakit stroke ni, kita boleh buat untuk aktifkan dia punya badan. Pesakit stroke, pesakit venous stroke, tangan dia sebenarnya tak ada masalah. Yang masalah adalah di bahagian leher, bahagian belakang. Jadi pada peringkat awal, bahagian ni jangan urut. Urut bahagian bahu. Bila bahagian bahu bengkak dah hilang, yang bahagian ni akan lancar. Ya. Kalau nak menunggu doktor, nak menunggu pergi hospital, nak menunggu ambulan datang, lambat. Sementara nak menunggu, makin banyak kita punya saraf rosak. Jadi bertenang dan buat sendiri. Ya. Jangan biarkan saraf semakin merosak. Senang saja kan? Saya kena dah 11 kali. Ya. 11 sekali saya dah kena minor stroke, mild stroke. Ya. Diorang kata very mild. Bukan sebabkan apa orang kata sangat sikit. Very mild tu bukan. Sebabnya dia kalau kita biarkan, dia akan menjadi. Kalau kita biarkan, dia akan, maka kekallah mata kita sepet sebelah. Ya. Mata pun rawatan dia 1 inci lebih dekat belakang telinga. Ya, sini. Ni untuk mata. Ingat tengok bell palsy Tapi untuk pesakit mild stroke, pulihkan dulu ni. Muka, lidah paling penting, lepas tu perlahan-lahan buat kat sini. Okey. Buat sini. Susutkan bengkak. Buat bulat-bulat sahaja. Tangan pula longgarkan. Longgar. Tangan tak ada masalah. Yang masalah bahagian bahu. Okey. Tangan kita longgar-longgarkan supaya dia tidak jadi tegang. Dia takkan jadi keras. Kalau dah keras macam ni, tak apa. Buat saja bahagian saraf-saraf semua. Dan teruskan buat rawatan di bahu, rawatan di leher, tepi leher. Masa kita buat ni, kita akan rasa sakit. Kadang-kadang terasa sangat sakit. Sebab saya sendiri alami. Jadi, benda ni buat saja. Buat saja macam tu. Sebab saya rawat sendiri. Untuk mild stroke, saya rawat sendiri. Sebab tempat dia, bahagian ni sahaja. Tempat mild stroke ni, punca dia jadi blockage ni, punca darah sangkut kat sini, jadi beku di sini, dia bengkak di sini, dia ada ketulan darah yang tidak lancar. Jadi tak semestinya di sini. Lain orang, lain tempat. Ada orang kat sini, ada orang kat sini, ada orang kat sini, ada orang kat sini. Kat saya kat bawah ni. Saya punya tempat bahagian bawah ni. Sebab saya punya rahang jatuh. Jadi dia menghalang aliran darah di sini. Jadi ini nak turun, dekat sini pun darah tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak lancar. Okey. Hari ini saya tunjuk, yang ini saya tunjukkan bahagian bahu. Yang bahagian kepala, bahagian muka, kita dah tunjukkan bell palsy. Dia sama. Untuk tangan. Ini untuk bahu dan tangan. Jari-jari yang bengkok macam tu,
Bila kita buat bahagian bahu, dia perlahan-lahan akan memulih sendiri. Tapi pada masa yang sama, jari ni, 3 ni, dia akan ambil masa untuk pulih. Jari ni akan ambil masa untuk pulih. 3 ni, dia akan jadi macam tu. Bila kita buka tangan, dia akan melekat. Lepas tu tangan akan jadi macam tu. Bukan urut kat sini. Urut kat bahagian sini. Longgarkan. Longgar saja. Lepas tu buat bahu. Kita tak tahu di mana dia, di mana yang masalah, jadi buat semua. Buat semua. Itu sahaja untuk hari ni. Saya terangkan untuk bahu. Maknanya kita punya topik ni, dia ada macam bahagian stroke ni, dia ada 3 bahagian. Satu bahagian sama dengan Bell palsy, satu bahagian tangan, satu lagi bahagian kaki. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh letak kat komen. Saya tak boleh baca komen sekarang. Saya tak boleh baca pertanyaan sebab saya punya telefon ni dia punya skrin tutup. Saya cuma boleh nampak separuh skrin telefon saya. Letak pertanyaan nanti kita akan sambung lagi. InsyaAllah. Selamat malam.